Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 9 November 2021, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana mengizinkan kita untuk terus belajar kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, kisah-kisah yang diambil pengajaran fiqh. Kisah sahabat boleh diambil pelajaran dari sudut hukum fiqh. Al-Hikayatut Tasi'at wa Tis'un, hikayat yang ke-99, iaitulah kisah para sahabat yang diuji oleh Allah dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud, dalam keadaan gawat, mereka pula terpaksa mengebumikan 70 jenazah syuhada. Jadi bagaimana menghadapi suasana? Orang yang sedang kepenatan, kesakitan, nak gali kubur 70. Tanah di sana bukannya tanah macam kita, tanah batu, keras. Maka datanglah hukum Nabi SAW membenarkan kebumikan dalam sebuah kubur 2, 3 ataupun lebih sahabat-sahabat yang telah mati syahid. Jadi tajuk kitanya hukum mengebumikan lebih daripada seorang dalam sebuah kubur diharuskan ketika keadaan terdesak. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada kisah ini. An Hisham ibn Amir. Hisham ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala: Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Hisham kata, kami pergi mengadu. Mengadu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu tentang apa? Biasanya kalau kata syakawna nashtaki, makna kita mengadu ada kesakitan. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan Uhud. Qalu ya Rasulullah, asabana qarhun wa jahdun, fa kaifa ta'muruna? Rasulullah, kami para sahabat dalam keadaan ramai yang luka, sakit, kepenatan. Bagaimana, apakah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk menguruskan jenazah ni? Bagaimana nak buat ni? Kita ni dalam keadaan kepenatan dan kesakitan. Itu dalam Musnad Ahmad. Wa inda Tirmizi syukiya ila Rasulillah. Ada pengaduan, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu al-jirahat, sahabat-sahabat yang luka, yang dalam kesakitan dan kepenatan pada hari Uhud. Jadi bagaimana nak buat ni Rasulullah? Syuhadanya 70. Kami tak larat. Maknanya keadaan tu dia panggil keadaan darurah, keadaan terdesak. Faqulna ya Rasulullah, dalam keadaan ini al-hafru alaina likulli insanin syadid. Ini lafaz asal hadis ni. Wahai Rasulullah, kalau kita nak gali setiap orang syahid, kami kena gali setiap lubang syadid, agak berat. Tak larat Rasulullah kalau nak mari hari ni. Nak tahu kan nak tunggu 2-3 hari lagi, banyak jenazah syuhada nak kebumikan. Maka Nabi SAW yang sangat prihatin dengan keadaan para sahabat terus bersabda, ihfiru wa a'miqu wa ahsinu. Nabi kata, galilah. Tak perdalamkan dia punya korek lubang itu, setakat biasalah, jangan sampai bau, jangan dikorek oleh hayawan. Wa ahsinu, dan perelokkan lubang itu, lubang kubur. Wadfinu lisnain, wassalasah fi qabrin wahidin.
Nabi kata memperluaskan kubur, letak 2 orang ataupun 3 orang jenazah dalam satu liang, satu kubur. Faqalu, sahabat terimalah. Bunyi 2 orang, 3 orang ni tahan sikit. Mana kalau 3 orang, dia orang ni 70, jadi berapa? 30. Maknanya dalam 20 lah, 20 lubang ya kali. 20 lebih lah. Alhamdulillah ada kelonggarannya. Faqalu faman nuqaddim ya Rasulullah. Sahabat dia tak berhenti cakap. Dia kata, baik, kalau kita ambil 3 orang, siapa yang kita nak utamakan? Nak tak di depan siapa? Di depan tu yang dekat dengan kiblat. Itu depan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qaddimu aktharuhum Qur'ana. Qaddimu aktharuhum Qur'ana. Nabi kata utamakan yang paling banyak menghafal Quran. Tengok kelebihan ahli Quran. Utamakan yang mana yang hafal Quran tu, letak dia depan. Letak dia di depan yang hafal Quran. Wa kana abi thalitha thalathatin fi qabrin wahidin. Kata di Hisham, ayah dia Amir salah seorang daripada 3 orang yang dikebumikan dalam sebuah kubur. Jadi jelaslah kepada kita di sini keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebumikan lebih daripada seorang ketika waktu terdesak. Hadis ini rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi bi nahwihi wa sahahu alhamdulillah. Dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada ta'miqul qabri. Nabi kata gali kubur dan dalamkan. Bukan kata ambil sekat lutut je. La. Ta'miq, mana ada kadar kedalamannya. Kita tengoklah, ada ulama kata sampai ke kepala, ada kata sampai sekat dada, ada yang kata rendah lagi. Tengok keadaan tanah. Dan dilalah yang kedua, jawazu dafnil itsnaini was thalathah. Harus kita kebumikan 2 orang atau 3 orang dalam sebuah kubur inda darurah, ketika darurat. Ketika darurat boleh kita tanam 2 orang ataupun 3 orang. Kita kata alhamdulillah. Macam baru ni kan kes COVID baru ni, ataupun aksiden mati ramai-ramai, maka boleh kita gali kubur, kita kebumikan beberapa orang dalam sebuah kubur. Baik para jemaah sekalian, minal mawdu'atil lati tusar, 10 tajuk perbincangan dalam kisah ini. Yang pertama, Hisham bin Amir. Kita mungkin tak dengar lagi kot nama dia ni, Hisham bin Amir ni. Belum ada lagi dalam kisah-kisah yang lepas. Dia nama dia Hisham bin Amir. Ayah dia tu Amir hak mati syahid tu. Hisham cerita. Hisham bin Amir bin Umayyah bin Zaid bin Al-Hashas. Ha sin, sin mati, ha alif sin. Hashas. Al-Ansari, sahabiyun. Dia tu sahabi. Ayah dia pula sahabi. Kita kata alhamdulillah. Ada setengah kitab dia kata khash. Dengan semua ada bagi, ada titik. Khash. Tapi kata di pengarang kitab kita ni, aku ambil daripada Al-Isabah bimuhmalat, mana tanpa titik. Jadi has. Wallahu alam. Seorang sahabat yang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya ada tersebut dalam Sahih Muslim. Wa rawa anhu Sa'id bin Jubair wa Humaid bin Hilal wa akharun. An Ja'far bin Zaid qala, Ja'far bin Zaid kata, kharajna fi ghazwah ila Kabul. Kami keluar pergi berperang ke Kabul. Afghanistan, Kabul. Dalam tentera itu Ibnu Asyam wa Hisham bin Amir. Jadi ada dia ni ada dalam tentera. Falamma danawna min ardil ardi. Apabila kami mendekat dengan musuh, dekatlah dengan bumi musuh lah. Qala al-amir la yashudzanna ahadun min al-askar.
Ketua tentera kata, jangan siapa yang lari jauh daripada grup kita ni. Tentera jangan pergi jauh. Duduk dekat-dekat. Falamma laqin adu, apabila kami dekat dengan musuh, beradak dengan musuh, nak serang payah. Maka Silah bin Asyam dengan Hisham bin Amir sana'a bihim sani'an. Dua orang ni rempuh masuk dalam tentera, macam nak bunuh diri lah cara dia masuk tu. Dia serang masuk. Tapi dengan dua orang masuk ni, dia boleh pecahkan kubu pertahanan musuh. Berani dia punya ni. Fakasara zalikal adu. Jadi puak-puak musuh sekejap, oi, dua orang menyusup masuk dalam tentera kita, menyebabkan musuh jadi kelang kabut. Masya Allah. Bagaimana kalau mereka serang semua sekali? Tentulah kita akan kalah. Jadi fa'atul muslimin hajatahum. Jadi mereka mula nak berunding. Tadi tak nak berunding. Bila kena rempuh masuk, jadi puak dia rasa gerung. Dua orang je bunyi. Kalau dia serang semua, mati kita. Mari kita berunding. Masya Allah. Orang pergi report pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat yang besar. Dia kata, Inna Hisham bin Amir, Abu Hurairah, anak murid awak Hisham bin Amir tu, telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan sebab dia merempuh masuk dalam tentera musuh. Qala Abu Hurairah kata, kalla, tidak. Walakinnahu iltamasa hadhihi al-ayah. Sebenarnya dia telah mengambil kepahaman daripada ayat ini. Tengok ayat surah Al-Baqarah 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di kalangan manusia yang membeli dirinya, yashri nafsahu, jual diri dia, jual nyawa dia. Kepada siapa? Kepada Allah, kerana menuntut keridaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Hisham bukan nak mati, bukan nak mati, tapi dia rempuh masuk semata-mata kerana nak pecahkan kubu pertahanan musuh, bermakna dia sanggup jual nyawa dia untuk Allah. Masya Allah. Itu kepahaman daripada Sayyidina Abu Hurairah. Jadi hebatlah Hisham ni, radhiyallahu anhu. Asal nama Hisham Shihab. Kana ismu Shihaban. Shihab ni mana api. Baiknya panas. Faghayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mu Hisham. Dan dia tinggal di Basrah sehingga ke zaman pemerintahan Ziyad bin Abi Sufyan, dan dia meninggal mati di Basrah wa dufina fiha radhiyallahu anhu. Baik, adapun ayah dia Amir bin Umayyah bin Zaid bin Al-Hashas An-Najjari Al-Ansari. Bani Najjar. Kan salah satu daripada kabilah di Madinah tu nama dia Bani An-Najjar. Bani Najjar Al-Ansari. Ayah kepada Hisham sabiqan sahabiyun, seorang sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Dan dia salah seorang yang dikebumikan bersama dengan dua orang lagi. Maknanya sahabat ni gali sebuah kubur, 3 orang dikebumikan di situ. Wa qala Ibnu Abdul Bar, la ahfazu lahu riwayah. Aku tak ada maklumat dia ni meriwayat mana-mana hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeza dengan Hisham, anak dia, ayah dia boleh jadi orang lama, tak sempat meriwayat. Wallahu a'lam. Yang pentingnya ulama hadis kata aku tak ada maklumat Hisham meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan sahabat ni dia panggil mastur, sahabi tapi dia tak ada riwayat. Macam kita juga, ramai juga orang pergi belajar dengan ustaz, nah balik senyap, tak bunyi apa. Yang pergi belajar luar negara pun balik senyap. Ada yang Masya Allah belajar sekejap tapi dia punya riwayat tu banyak. Macam-macam lah. Apa ni, setiap orang tu ada orang yang telah diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Qalat Aisyah, tapi Aisyah puji dia, radhiyallahu anha, iz dakhala 'alaiha Hisham bin Amir. Ketika Hisham datang ziarah Aisyah kata apa? Ni'mal mar'u kana Amira. Ada orang yang baik di kalangan sahabat itu, nama dia Amir. Ayahmu ni di antara orang yang baik di kalangan sahabat. Sahabat tu baik belaka, tapi Aisyah puji ayah dia.
Maka tarjamatuhu qalilatun. Riwayat hidup dia tak banyak. Kita kata radhiyallahu anhu, dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang telah syahid dalam peperangan Uhud. Isu yang ketiga, bilakah peperangan Uhud berlaku? Tuan-tuan kena tengok. Kanat ghazwa Uhud, peperangan Uhud tu berlaku pada hari Sabtu. 7 hari bulan Syawal. Maknanya lepas solat Jumaat di Madinah, pada hari Jumaat Nabi kita bermusyawarah dengan para sahabat, nak pergi mana kita ni? Nak pergi perang di mana? Dia di luar bandar ke dalam bandar? Sebab dalam bandar Madinah, orang-orang yang mari daripada luar dia tak biasa. Jadi senanglah kita nak atur tentera letak di mana, mudah. Tetapi pemuda-pemuda yang tak pergi perang Badar, lain pula dia punya persepsi. Dia kata, Rasulullah, kita lawan mana? Lawan di luar. Tunjuk anak jantan. Gitulah ibarat katanya macam itulah. Maka mereka pun keluar. Keluar ke Uhud, itulah cerita dianya. Tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, buku Madinah yang saya tulis ni, dia panggil Peperangan di Madinah. Muka surat 209, 208 tu peperangan Uhud. Peperangan Uhud, dia kata sini bermula 3 Syawal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 3 bulan Syawal Syawal 3 Hijrah. Jadi hari Jumaat tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, kita nak berperang di mana. Jadi sahabat-sahabat yang muda-muda tak pergi perang Badar ni, dia kata, Rasulullah, kita pergi luar. Kita pergi di luar. Jadi tak apa, Nabi kita bila tengok majoriti nak keluar ke Bukit Uhud. Tu ceritanya panjang lah, tuan-tuan tengok dalam buku Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah ini, ada cerita dia, walaupun ringkas tapi ada cerita. Perkuburan Uhud, syuhada Uhud juga ada dalam ni. Tuan-tuan carilah. Baik. Jadi punca berlaku peperangan tu kenapa? Sebab puak-puak Quraisy yang kalah dalam peperangan Badar nak datang ke Madinah untuk membalas dendam. Mari Madinah nak balas dendam. Sakit hati dia ni. Maka dia mari berkumpul di satu tempat, nama dia Mujtama' Al-Asyal. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Qiblatain sekarang, lah ni, dekat dengan telaga Sayyidina Osman. Dia panggil Tariq Sultanah. Sekarang ni nama dia Tariq Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dekat dengan telaga Osman tu, di situ di banyak air situ. Jadi mereka puak Quraisy dia kumpul di situ. Maka Nabi keluar daripada masjid dia menuju ke Uhud, berhenti di tempat yang berhadapan dengan puak Quraisy. Alhamdulillah. Jadi cerita perang Badar ni saya tak nak cerita. Yang kita nak ceritanya kisah kebumikan jenazah ni. Dalam perang Badar ni bolehlah tuan-tuan tengok dalam ni. Maaf, bukan perang Badar, perang Uhud. Cerita perang Uhud ni tuan-tuan tengok dalam buku Madinah Munawwarah ini. Dan dia punya video cerita juga telah pun ada dalam YouTube. Baiklah. Bila berlaku peperangan, bila berlaku pertembungan, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang telah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya duduk di atas bukit kecil depan Bukit Uhud tu, nama dia Jabal Ainaini. Jabal Ainaini, bukit dua mata. Kan bukit kecil tu depan Uhud yang orang duduk naik atas bukit tu. Kalau tuan tengok dalam YouTube saya, halaqah Abu Anas dalam rihlah haji tu, banyak kali saya duduk atas bukit tu. Alhamdulillah, waktu sihat kita naik. Kalau dah sakit lutut ni duduk kat bawah lah pula kan. Nabi beritahu kepada para sahabat, la tabrahu hazal makan. 50 orang rumah tentera pemanah ini, kamu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi. Tapi Allah nak uji dia. Pusingan pertama pagi, kafir dah undur ke belakang. Bergelempangan puak kafir dan meninggalkan barang-barang, kilauan matahari ke atas pedang-pedang bersalut emas tu masuk dalam mata sebahagian sahabat. Allah nak uji mereka. Allah nak uji mereka, bagaimana nak buat? Maka
ada di kalangan mereka turun. Bila turun itulah Khalid ibn Walid yang menjadi panglima Quraisy. Tuan-tuan ingat, Khalid ibn Walid dalam peperangan Uhud masih dengan Quraisy. Dalam peperangan Ahzab, Quraisy. Khalid ibn Walid masuk Islam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Ingat. Jadi Khalid menjadi panglima Islam dalam pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8. Kita kata Masya Allah, 7 tahun Khalid, 6 tahun Khalid serang Nabi SAW. Tahun yang ke-8 tentera Islam. Allahu Akbar. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita di atas jalan yang engkau redai. Bimbang kita tengok Khalid asalnya macam ni. Jadi itu di antara perkara yang agak sukar lah kan, untuk kita nak hukum orang tak boleh, kita doakan. Khalid berapa kali peperangan dia, tengok dalam peperangan Uhud ni dia menjadi ketua yang memecahkan tentera Islam di atas bukit Rumah dan menyebabkan berdarahnya muka Nabi, syahid 70 orang sahabat. Khalid, jasa Khalid, ada jasa dia. Tapi jangan ungkit lah. Setelah dia masuk Islam, dia telah menjadi panglima Islam, dia yang kita kata radhiyallahu anka ya Khalid. Baik para jemaah sekalian, apabila selesai masalah ini, maka 70 orang mati syahid, sahabat-sahabat datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kita nak buat? Bagaimana kita nak buat ni ya Rasulullah? Nak buat macam mana? Peperangan sudah berlaku. Syuhada mati. Kami dalam kepenatan ni, beramainya luka-luka. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang keempat telah memberi arahan, memerintahkan para sahabat gali kubur dengan baik, kan? Gali kubur dengan cantik, perluaskan kubur untuk dikebumikan 2 ataupun 3 orang dalam satu kubur. Alhamdulillah. Maka yang diambil kira macam mana? Dia gini. Dalam perbincangan kita yang lepas, susunan ketika nak solat lain. Kita nak solat, mayat yang paling utama duduk depan imam. Imam sini, mayat yang pertama laki-laki, yang paling alim, yang paling waktu sini. Kemudian yang kedua, kemudian kanak-kanak, kemudian wanita. Tetapi ketika nak kebumikan jenazah, maka dia yang paling depan tu yang duduk arah kiblat. Kita kata kiblat belah ni, kan? Maka kita kena ambil jenazah yang pertama, yang utama tadi, yang paling hafal Quran, yang paling utama, yang orang tua, yang alim depan. Kemudian mari yang kedua, yang ketiga. Maknanya berbeza susunan ketika solat. Yang paling utama tu dekat dengan imam. Susunan ketika ke bumi, yang paling utama ke arah kiblat, ke depan. Itu maksud dia, kedepankan dia orang ni. Baik. Maka dikebumikan sahabat ni, diambil kira al-qarabah awil mawaddah bainal mauta awil ilm. Kita tengok, mungkin 2 orang ni sahabat yang setia waktu hidup dulu. Al-ikha, di persaudaraan, maka letak dia sekali. Anak beranak, letak sekali. Itu dia panggil cara penyusunan jenazah. Maka sesalah kita cara nak susun. Sekarang ni pun, kalau ada kematian beramai-ramai, nas'alullah as-salamata wal afiyah, contohnya berlaku kes apa-apalah, wabak ke, aksiden ke, mana eloklah kalau kita kebumikan satu liang lahat tu, satu kubur, tak ada liang lahat sempat dah ni, satu kubur, letak keluarga dia, boleh. Ana pergi ziarah sebuah kubur, dia yang dimasyhurkan di tempat kita ni, dia orang asing-asingkan kubur. Kubur laki-laki di sini, kanak-kanak di sini, wanita di sini. Habis kalau satu keluarga mati, contohnya aksiden. Mana kita kena pergi tanam 6 tempat. Ayah sini, mak sini, anak laki-laki sini. Kita kata lah. Dalam kubur tidak perlu diasing-asingkan. Ini dia panggil fiqhul qabri. Fiqh kubur, kita kena ada fiqh juga. Jadi kita nak ke bumi macam mana fiqh kubur ni? Jadi kita kena fiqh, kita kena letak di tempat yang sama, keluarga-keluarga.
Senang, orang nak ziarah pun senang, dia mari satu tempat. Ini ayah dia, ni anak mau dia. Assalamualaikum ya abati ya ummi. Mudah. Dia kata kami nak buat susunan baik-baik. Kata susunan baik itu dipanggil fiqhul qabri. Susunan solat, na'am. Orang tua laki-laki di sini, kanak-kanak sini, perempuan di sini. Tapi susunan kubur berbeza. Jadi perlulah dimurajaah balik pihak sahabat-sahabat kita di pejabat agama, cuba cek balik susunan itu bagi anak tidak begitu setuju dengan cara itu. Dia kata ini orang mati berbeza dengan orang hidup. Cuma para ulama mengatakan eloknya kalaulah laki-laki dengan perempuan nak letak satu kubur, bukan mahram, itu elakkanlah. Ni orang lain. Oleh kerana mati ramai orang, kita letak sekali lah. Itu lain. Satu lubang kubur. Kalau kubur lain-lain tak ada jadi masalah. Jadi kena ambil perhatian kepada para pengurus kubur supaya tidak asing-asingkan kubur, lebih-lebih lagi kalau yang mati itu satu family, satu keluarga. Tengok dia ambil kira al-qarabah. Contohnya dalam ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana orang mati Uhud ni mati syahid, maka orang mati syahid dikebumikan dengan darah-darahnya, tidak dimandikan dan tidak dikafankan dengan kain kapan yang lain. Cuma kita tutup dengan kain baju yang dia ada dengan darah-darah. Kalau tak cukup, kita ambil kain lain untuk tutup tudung dia. Itu je. Jangan mandi, tak boleh. Ada riwayat kata Nabi solat ke atas Hamzah, pak saudara dia 72 kali. Ulama kata tak sahih itu. Itu riwayat yang tidak sahih. Riwayat tidak sahih. Nabi kita ada kata Nabi solat atas jenazah, itu dia doa. Solat dengan mana doa. Jadi ada setengah ulama sirah mengatakan dufina Hamzah dikebumikan bersama dengan Abdullah bin Jahsin Al-Asadi. Sebab apa? Hamzah ni pak saudara dia. Ada sekali. Wa dufina Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram fi qabrin wahid. Jadi sebab dia tu mutasafiyain fid dunia. Jadi orang duk rapat atas dunia, ada kubur. Dikebumikan Kharijah bin Zaid dengan Sa'd bin Rabi' fi qabrin wahid. An-Nu'man bin Malik dengan Abdu bani Al-Hashas fi qabrin wahid. Itu riwayat dalam kitab Ghazwat Uhud li Syekh Bashamil. Rujukan dia. Baiklah para jemaah sekalian. Maka kata di para ulama, dufina akthar min wahid. Boleh kita kebumikan lebih daripada seorang indad darurah, ketika keadaan terdesak. Tapi kalau tak terdesak, tidak digalakkan satu perbuatan yang makruh. Mana elok setiap seorang satu kubur. Dan yuqaddamul akmal, kita utamakan depan ke arah kiblat itu orang lebih besar, lebih tua dari segi umurnya. Kalau laki-laki depan, perempuan di belakang, ataupun orang yang lebih alim, lebih aqra hukum, orang yang lebih utama, lebih kuat hafalan Quran, kita letak di hadapan. Baiklah para jemaah sekalian, adapun laki-laki dengan perempuan yang bukan keluarga, eloknya diasingkan kubur. Kita carilah ni perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, lebih baik. Adapun kubur-kubur yang berlainan tak ada masalah. Sini laki-laki, sini perempuan, sini kanak-kanak, dipersilakan. Tak perlu diasingkan. Baik. Isu yang kelima, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'miqil qabri. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, mengarahkan para sahabat supaya dalamkan kubur. Maka di sini ulama berbeza pandangan. Imam Syafi'i kata dalam dia qamah, sampai ke seperdiri kita. Orang berdiri itu sakat kepala dia. Jangan cari hak tinggi sangat, naya kita. Cari yang sederhana orang. Jangan cari yang kenik. Jadi ambil yang sederhana, berapa kaki, kita kata 5 kaki. Umar bin Abdul Aziz kata, ila surah, setakat pusat, cukup lah tu. Imam Yahya, biasa kalau Yahya ni dalam kitab sebelum salam, ila sadi, sampai ke dada ni. Imam Malik kata la hadda li'imaqi. Imam Malik kata tidak ada ukuran. Yang pentingnya kita kena gali, tengok tempat. Kalau tempat ini tanah dia kering, boleh je kita gali, kita setakat mana yang tak berbau dan tidak dikorek, digali oleh hayawan. Tidak dikorek oleh hayawan. Maka itu dibenarkan setakat itu. Jadi kita ambil uruh kita sekarang lah, senang kan.
Tempat kita ni orang gali sampai ke bau, ada sampai ke kepala, tengok penggali lah juga kan. Baik, wa fi nau'iyatil qabri. Kubur pula ada dua kategori. Satu kategori dia panggil lahad. Ingat tak? Bila kita gali kubur, kita buat lahad kat tepi tu. Korek masuk dalam tu. Itu yang terbaik lah. Sebab makam Nabi SAW di mana? Dibuat dalam lahad. Syak ni kita belah tengah. Orang panggil buat lung. Kalau Kelantan panggil buat lung. Maknanya kita ambil gali, kita buat lubang kat tengah tu. Itu kurang baik bagi kalau ada pilihan. Ketika ada pilihan. Tetapi kalau tidak ada pilihan, seperti tanah terlalu keras, maknanya kita nak korek tepi tu payah. Ataupun tanah pasir. Tanah berpasir, kalau kita korek tepi buat lahad, runtuh. Maka kena wajib kita kena buat syak. Buat tengah. Kena tengoklah. Jadi ataupun yang pentingnya penggali kubur tahu dia punya keadaan. Kalau tanah tu elok je, kita buat lahad tak runtuh, afdal lahad. Tapi kalau tanahnya tak boleh langsung nak buat, maka tak ada afdal lah. Afdalnya buat lubang di tengah. Sebab tu kita kalau umat Islam yang sekarang kita sekarang bila kena COVID, maka dia letak dalam kotak. Masuk dalam tu. Itu dia tak ada lahad dah dia. Lahad dia dalam tu, dalam kotak dia tu lah. Allahu akbar. Ada hadis Nabi SAW bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqu li ahli kitab." Asalnya lahad tu untuk kubur orang Islam, tapi korek tengah tu syak itu cara pengembunan ahli kitab. Tapi kata di ulama itu menunjukkan kepada istihbab. Nabi bukan larang. Sebabnya kalau Nabi larang, maknanya banyaklah menyusahkan kita. Sebab apa nyusah? Sebab kita tak boleh nak ada tanah yang tak sesuai. Tanah berpasir tak boleh. Macam kubur-kubur di pantai, tak boleh buat lahad. Dia kena buat lung. Bahasa Kelantan kata lung. Bahasa luar dipanggil apa ni? Buat lubang lah, lubang tengah tu. Masuk dalam kotak, tak dalam tu. Alhamdulillah, selesai dah kita. Dan dimakruhkan kebumikan orang tu dalam tabut. Kalaulah bumi elok, boleh je kita buat lahad, dan dia pula tidak kena tak kena COVID dia. Jadi jangan letak dalam kotak lah, letak di tempat biasa, kita kebumikan dalam atas bumi. Itulah yang terbaik. Baiklah para pelajar sekalian, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Sebab apa? Sebab setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, sahabat berbincang, kita ni nak gali ikut Madinah ke ikut Mekah? Madinah dia buat lahad. Orang Mekah dia letak gitu ya. Jadi alhamdulillah pada hari kebumi yang ketika nak kebumikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tengok siapa yang dulu datang. Maka yang datang nak gali kubur tu sahabat yang pakar dalam bidang lahad. Mereka mengatakan inilah Allah Taala pilih untuk Nabi lahad. Alhamdulillah. Jadi kita pun kalau boleh duduk dalam lahad lah. Baik, isu yang keenam, al-aslu fil qabri. Asal kubur itu untuk nak menjaga jasad jenazah seorang manusia daripada disakiti. Karena itu diberi kelonggaran kepada kita, rakhasa an yakuna zahiran hatta la yajri alaih. Sebab tu kita kena zahirkan kubur tu. Bila kita tutup kubur ataupun timbus, kita kena buat sikit naik satu jengkal gitu, tanah tu biar lebih sikit supaya orang tak pijak atas kubur. Di antara sunnahnya kubur tak boleh lebih daripada satu jengkal. Gini jengkalnya. Sekarang ni masya-Allah tu kubur kita tinggi-tinggi dengan batu marmar, dengan batu sungai, dengan dengan mozaik. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tada' timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah.
Nabi kita menghantar Sayyidina Ali suruh pergi tengok mana-mana kubur yang kalau ada patung-patung, pecahkan. Kalau ada kubur yang tinggi-tinggi, ratakan dia. Tinggal sikit sekadar jengkal supaya orang tahu ini kubur, orang tak pijak dan orang tak pergi ke bumi kan orang lain di tempat yang sama itu. Ini dia panggil. Cuma zaman kita hari ni kubur besar-besar. Penjual belindan dia panggil kapuk ni pun biasanya dia buat dengan mozaik, dengan marmer sampai 3,000, 5,000. Kita kata ini menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Sebab itulah kata Tuan Syekh, sukutul ulama ala zalika dalil ala dha'fihim. Ulama tak tegur benda ni menunjukkan lemahnya ulama. Sebab apa? Berdepan dengan masyarakat, takut orang attack kita, takut orang kata kita macam-macam. Kena tegur. Bagi tahu tak boleh, Nabi kita larang. Nabi kita larang buat binaan di atas kubur. Baik. Kalau sudah ke bumi, boleh tak kita letak tanda? Tengok, isu yang ketujuh, wa minas sunnah an yu'allamal qabr. Di antara sunnah juga kita letak tanda di atas kubur. Boleh kita letak tanda di atas kubur dengan tanda yang boleh kita kenal. Kita nak datang ziarah pula, tahu ni buat kubur ayah kita, mak kita. Ketika wafatnya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang muhajirin yang awal mati di Madinah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil batu, Nabi kita letak di kubur Uthman. Qala ata'allamu biha qabr akhi. Nabi bagi tahu, aku nak buat tanda kubur saudara aku ni. Wa adfinu ilahi man mata min ahli, senang aku nak kebumikan di kalangan keluarga aku mati, aku nak letak sini. Maka Nabi letak batu besar situ. Maka kita letak batu boleh. Jangan letak dia punya marmer, mozaik, comel-comel, tidak boleh. Dan boleh tak kita tulis nama? Jawab dia, ada setengah ulama mengatakan makruh tulis nama atas kubur. Ada ulama kata kalau setakat tulis nama saja, jangan tulis lebih-lebih, bolehlah. Contoh kita kata nama fulan bin fulan, tarikh mati sekian, cukup. Jangan duk tulis al-Fatihah lah berapa sila. Sekadar ta'lim al-kubur. Sekadar nak tanda. Kalau kita tak tulis, kita tak tahu kubur siapa ni. Waktu kita ada, kita boleh kenal, tapi bila kita mati, anak nak mari ziarah kubur atuk dia, nenek dia, mungkin tak jumpa cari. Letak nama. Kita kata Muhammad bin Saleh. Mati pada tahun 2015. Jadi bolehlah anak cucu tahu, oh ni tok aku ni. Sekurang-kurang satu generasi, dua generasi ada ziarah lagi lepas pada tu dia pun mati jugalah. Anak cucu dia cari pula. Tapi jangan tulis pelik-pelik. Ni setengah orang ni tulis. Kalau kubur puak Syiah tu bukan sekadar tulis, sekali dengan gambar dia letak. Kita kata list kita. Kenapa letak sekali dengan gambar-gambar? Itu bukan cara yang dibenarkan oleh sunnah. Baik. Isu yang ke-8, yahrumu tajsis al-qabr. Larangan daripada buat binaan di atas kubur dengan semin. Wa tabyid, dan putihkan dia dengan kapur. Tak boleh. Jadi kalau kita nak tengok dalam kitab mazhab Syafi'i, alhamdulillah saya dah baca beberapa kitab fiqh mazhab Syafi'i ketika menhuraikan hadis ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh Jabir, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi kita larang tajsis, buat binaan atas kubur dengan kapur, dengan marmer, dengan mozaik, termasuklah. Dan jangan duduk atas kubur orang. Itu kita larang. Itu setengah orang dia pergi duduk atas kubur. Kan kapuk tu atas kubur orang, itu jangan duduk situ. Nak duduk atas wakaf, orang panggil bangsal yang dibuat, itu boleh lah. Tapi atas kubur orang jangan duduk. Apalagi kalau kita pergi hapatika duduk atas kubur, jangan. Atas kubur orang maksudnya. Kalau tanah kubur kosong, tak apa duduk. Sambil-sambil kita nak tunggu orang gali kubur ke, tunggu siap dia punya jenazah yang orang duk timbus, kita tak larat, boleh duduk. Dan wa an yubna alaihi, jangan buat binaan di atas kubur. Hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lain. Maka haram binaan di atas kubur dengan tujuan zinah, dengan tujuan buat perhiasan, berbangga-bangga di tanah perkuburan awam. La.
Kata di para ulama dalam fiqh Syafi'i kata, kalau tanah kubur sendiri makruh. Tapi makruh pun kalau buat binaan yang cantik-cantik yang Nabi kita larang dengan semin dengan mozaik tadi, maka tidak boleh. Buatlah pada-pada bersekadar yang ada untuk nak tanda kubur saja. Wallahu alam. Adapun batu nisan sebagai tanda. Jadi jangan buat dengan mozaik dengan marmah, buat dengan batu biasa saja. Dan sekadar nak tulis nama orang itu, insya-Allah kita kata ada kelonggarannya di situ. Kalau tidak, tak ada lah. Tapi setengah orang ni tak ada kapuk, tapi batu nisan pula mahal, beribu juga harga. Kita kata lah, tak ada ribu-ribu di situ. Itu kebanggaan belaka tu kan. Baiklah yang ke-9, iza ra'aina fil maqabir qibaban. Kalau kita tengok di atas kubur ada binaan-binaan, ada bangunan yang comel-comel, sepatutnya JK kena bagi nasihat lah kepada orang. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Kubur bukan tempat berlomba-lomba buat binaan. Kubur tempat orang pergi mengambil pengajaran untuk kita hidup, pengajaran bagi orang hidup dengan apa yang telah berlaku kepada keluarga yang sudah mati. Bukan tempat orang mari buat binaan. Nak buat binaan, pergi buat binaan tempat lain. Baiklah para jemaah sekalian, hadis tentang binaan panjang dah kita huraikan. Yang ke-10 perlu juga diambil perhatian tentang menjaga kebersihan kubur. Di setengah-setengah kubur ni alhamdulillah ada jawatan kuasa, ada petugas yang duk jaga bersih. Kita kata cantik lah. Ada pun setengah kubur tu terbiar duduk dalam hutan, tempat bela kambing. Ada orang bawa kambing pergi bela atas kubur. Kita kata, "Lish, kenapa kambing tempat kubur umat Islam ni jadi tempat berak kencing kambing awak?" Jangan. Oi, rumput bagus ini. Rumput bagus tebah lah, bukan tak. Dia kata nak tebah macam mana ustaz? Ada pula video kata tak boleh cabut rumput atas kubur. Kita kata panjang cerita, saya dah jawab tajuk ni. Saya dah jawab tajuk ini, tuan-tuan kena ambil tengok dalam video masalah isu cabut rumput di atas kubur. Baiklah, itu setakat itu dulu perbincangan kita. Yang pentingnya, kubur umat Islam mesti disusun dengan cara yang baik. Sekadar kita letak nama, tanda di kubur siapa-siapa dibenarkan, tapi buat binaan-binaan yang besar-besar dengan mozaik, dengan marmar, dengan apa ini, itu dilarang. Kata di para ulama, kalau kubur tanah wakaf memang haram, kalau tanah sendiri pun tidak digalakkan. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat menyusun balik kubur-kubur umat Islam ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.